Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Surah Az-Zumar ayat ke Surah Az-Zumar ayat ke 71, 72. 61 Ustaz. Maaf, 62. 62, bukan 72, 62. Baca sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Lahu maqalidus samawati wal ardh. والذين كفروا بآيات الله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. Baik. Ayat sebelum ini ialah ayat tentang orang-orang yang tentang hari akhirat. Tentang hari-hari akhirat. Jadi yaitu ayat sebelum pada itu yaitu ayat wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu akan dapat lihat orang-orang yang berdusta kepada Allah, wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, tidakkah pada neraka jahanam ini tempat yang paling sesuai bagi orang yang sombong tak nak belajar Quran, sombong tak nak terima tauhid, tak sombong nak mengesakan Allah Ta'ala dalam pemujaan, seolah sombong dalam berdoa kepada Allah pakai perantaraan juga, sombong dalam ibadat dia, ibadat kepada Allah tetapi ibadat juga kepada orang lain. Contohnya ibadat pada Allah, ibadat kepada Nabi Muhammad serentak. Tidak boleh kita buat ibadat kepada Nabi Muhammad, kita hanya boleh berselawat pada Nabi Muhammad, tapi berzikir kepada Allah tidak boleh berzikir kepada Allah dan Nabi Muhammad serentak, tak boleh. Contohnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu wirid itu adalah wirid syirik kufur kepada Allah, kerana kita menyamakan dalam pemujaan kita, dalam ibadat kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini dikhas ni lil mutakabbirin, iaitu orang-orang yang sombong dia Allah pun dia puja, Nabi Muhammad pun dia puja. Ini seperti Kristian Allah dia puja, Nabi Isa dia puja. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim, dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, iaitu yang jaga daripada syirik kufur pada Allah, menjaga sunnah Nabi, tidak buat bid'ah. Bimafazatihim, di tempat pelepasan mereka, semua tempat, iaitu bila nak mati tu dimudahkan bagi mereka mengucap 2 kalimah syahadat. Saya nak tanya, siapakah saudara-saudara yang ada ni, yang tengok ni, yang tahu ada orang yang nak mati tu bila kita ajar dia boleh mengucap 2 kalimah syahadat? Siapa dia? Maka jawabnya, kebanyakannya tak boleh mengucap. Ada jarang-jarang boleh mengucap, jarang-jarang. Lepas tu tempat pelepasannya, apabila masuk dalam kubur, 500 malaikat sambut. Hadis Nabi SAW kata 500 malaikat sambut masuk dalam lubang kubur. Dan mereka pula kata, malaikat-malaikat kata, Tuan duduk di tepi, biar kami berurusan dengan mukawan nakir ni, sebab kami sama-sama malaikat. Tuan duduk senyap, tak payah jawab pun. Yang kita pula pergi baca talqin pula pada dia. Lepas tu pada masyar pula ditempatkan di bawah panji-panji Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Kemudian dipermudahkan pembicaraan untuk mereka, diberi pula syafaat pada mereka, masuk syurga terus, selamat daripada api neraka.
la yamassuhum su', dan mereka tidak ditimpa oleh sebarang kesusahan, keburukan, kesusahan tatkala nak mati, tatkala di dalam kubur, tatkala dibangkit tatkala berada di pada mahsyar, dan tatkala menyeberangi titian sirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Kalau mereka ada duka cita, maka mereka akan susah hati duduk dalam syurga. Seperti kita sekarang ni, kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita kena tangkap ke polis, duduk dalam lock-up tu, kita sudah bimbang dah. Macam mana ni anak kita ni, saudara kita ni, makan ke dia, ni air kais selimut ada ke tidak, nak, Tetapi wala hum yahzanu, maknanya dia tidak ada berasa duka cita. Duka cita sini ialah anak dia nak masuk neraka, dia tak ada duka cita. Bini dia nak masuk neraka, tak duka cita. Suami dia nak masuk neraka, tak duka cita. Bapa dia, mak dia, datuk dia, nenek dia, saudara mara dia, kawan baik dia, anak dia, cucu, cicit dia tu masuk neraka pun dia tak ada duka cita. Sebab kalau mereka berduka cita, mereka tidak akan bahagia dalam syurga. Siapa-siapa yang nak masuk syurga, dicabut daripada hati mereka perasaan duka cita ni, dicabut. Dalil ayat yang kita nak baca hari ni ialah dalil Allahu khaliqul. Dalil kenapakah Allah Ta'ala begitu tentang hari kiamat dan sebagainya tu? Kerana Allahu khaliqu kulli syai'in waqi. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Ta'ala lah yang mencipta segala sesuatu. Maka pada dia sajalah kita kena puja, kita kena buat ibadat, kita kena sembah. Nabi kita adalah satu orang yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh umat-umat, dan dimuliakan di pada mahsyar, dimuliakan dalam syurga. Tapi Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, orang yang mulia. Tidak boleh kita wakilkan Nabi untuk dapat berkat, seperti kita tawassul, kita bertawassul. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Ta'ala lah terhadap segala sesuatu tu dia menjaga. Dia menjaga keadaan kita sekarang ni, dia menjaga keadaan kita besok. Tatkala nak mati ke apa, dia jaga segala sesuatu. Segala sesuatu dia yang menjaga. Oleh sebab itu hendaklah kamu puja dia saja. Sebabnya lain, lahu maqalidus samawati wal ard, kerana miliknya lah kunci khazanah-khazanah 7 langit dan 7 bumi. As-samawati wal ard. Ada setengah ditafsirkan khazanah, ada tafsir maqali itu kunci khazanah. Bermakna nakkan kekayaan, nakkan harta, nakkan apa saja, minta hanya kepada Allah. Tuhan punya kunci khazanah, Tuhan punya khazanah itu sendiri. Tidak boleh minta dengan berhala ke apa, dengan keris ke, dengan batu permata ke apa ke, tak boleh lah. Dengan tok wali itu, tok wali ni, apa semua tak boleh. Walladzina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kufur bi ayatillah, terhadap ayat-ayat tauhid Allah, ayat-ayat yang mengesahkan Allah, pergi puja selain pada Allah juga, pergi ibadat selain pada Allah juga, pergi berdoa pada selain pada Allah juga, pergi kata Allah Ta'ala kena minta tolong melalui tok imam dalam doa, seperti sembahyang hajat, minta doa seperti kepada tok imam, beritahu tok imam masalah, kemudian berdoa, suruh tok imam tu doa. Kita ada sekali ada, itu seperti Hindu lah. Orang Hindu pergi jumpa Tok Sami, beritahu cerita, dan Tok Sami akan doa, dia ada sekali. Kalau tak percaya tu, patut pergi berkat. Sudah saja akad doa, maka si Hindu tu akan bayar upah kepada Tok Sami. Kitanya bayar upah kepada Tok Imam kita, Syekh kita, Tok Guru kita, Ustaz kita. Jadi Ustaz yang buat gini, Tok Imam yang buat gini, seperti juga Tok Sami Hindu, Tok Sami Buddha, patri supo, semua kena bayar. Ulaika, maka orang-orang yang bersifat seperti ini, humul khasirun, orang yang paling rugi sekali.
iaitu mereka akan kekal dalam neraka kerana syirik pada Allah Ta'ala. Ulangi dakwah. Ayat yang berikut ni ulangi dakwah surah, iaitu dakwah surahnya hendaklah kita puja hanya kepada Allah saja. Surah ini ialah tafsir bagi iyyaka na'budu, padamu saja Tuhan kami sembah. Surah ni, maksud semua surah ni ialah iyyaka na'budu. Maka ulangi dakwah surahnya ialah kul, tanya mereka, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, apakah kepada selain pada Allah Ta'ala kamu suruh kami puja, wahai orang jahil? Mana orang yang suruh kita, kalau siapa-siapa yang suruh kita jadi imam berdoa tu, mana dia tu orang jahil tu. Pada selain pada Allah. Ataupun dia suruh kita puja selain pada tu, suruh puja berhala ke, tok wali ke, nabi mana-mana ke, semua tu adalah orang jahil lah. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya ini ayat ni khitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khitab kepada guru-guru yang mengajar. Khitab ni mana ditumpukan khusus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa-siapa yang guru yang mengajar. Walaqad uhiya ilaika, sesungguhnya kami telah wahyukan kepada kamu Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum pada kamu, iaitu nabi-nabi sebelum pada kamu. Jadi kita pun diwahyu juga pada kita, cuma kita ni orang yang belajar wahyu. Wahyu sudah turun dah, tapi kita belajar wahyu kita ni. Jadi guru tu yang mengajar wahyu tu, yang belajar wahyu Allah Ta'ala ni daripada guru dia dan guru dia dan guru dia sampai ke Nabi. Walaqad uhiya ilaika, dan Nabi terima benda ni daripada Allah. Wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi-nabi sebelum pada kamu. Warningnya ialah la in asyrakta, sekiranya kamu Muhammad syirik pada aku, sekiranya kamu guru-guru syirik pada aku, wali tu guru apa semua, la yahbatanna amalaka, akan kukuh semua amalan kamu, wala takunanna minal khasirin, maka pasti kamu akan jadi orang yang paling rugi, iaitu neraka tak keluar. Neraka tak keluar. Ya? Balillah, bahkan kepada Allah jugalah. Fa'bud, maka hendaklah kamu puja, kamu sembah, kamu ibadat. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu tergolongan daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Taat, tulus, ikhlas pada Allah juga ibadat kamu. Apa lagi ni salah ni yang kita duk amal sekarang. Sekarang ni bumi Malaysia ni ramai yang salah. Salah tentang akidah, salah tentang kefahaman ketuhanan. Allah itu, orang Kristian, Allah dia percaya, Nabi Isa dia percaya sebagai Rasul, kitab Injil dia kata daripada Allah. Orang Kristian, orang yang sudah terima kitab, orang Kristian sudah terima kitab, iaitu Allah dia percaya sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Nabi Isa sebagai Rasul, kitab Quran, kitab Injil daripada Allah. Muka surat 465. Muka surat 465. Surah Zumar, surah Az-Zumar 465. Jadi balik pada cerita sana, Nabi Allah, orang Kristian percaya Allah Tuhan dia, Nabi Isa Rasulullah, pas kitab Injil daripada Allah, mereka percaya. Tetapi silap faham mereka tentang Tuhan itu sendiri, dengan kitab dah diberi, Rasul sudah diutuskan untuk mengajar kitab tadi, dia silap faham tentang kitab, dia silap faham tentang Tuhan, maka dia pergi puja Nabi Isa tu, dia puja. Dia pergi kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Maka syirik kufur orang Kristian kerana pergi puja Nabi Isa, tidak puja Tuhan. Kita percaya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, kitab Quran daripada Allah. Pergi puja Nabi Muhammad kalau silap faham. Pergi puja wali tu, wali ni, malaikat tu, malaikat ni, kerana silap faham. Maka kalau kita puja Nabi Muhammad
Seperti Kristian puja Nabi Isa, seperti orang Kristian puja wali-wali mereka, seperti orang Kristian puja malaikat-malaikat mereka, iaitu malaikat kita juga. Maka dia tu kufur. Kita kalau puja Nabi Muhammad, kita puja Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Daud ni, yang semalam dia bercakap dengan orang bersilat. Dia kata Nabi Daud ni ada kuasa ajaib, body tu macam besi. Astaghfirullahaladzim, ya Rabbal Alamin. Nabi Daud, silap faham tentang Nabi Daud lah tu. Pasal dia bersilap kan. Nabi Daud ni boleh lembutkan besi. Istimewa dia. Jadi dia buat baju besi yang berantai. Belum pada tu baju besi ni berkeping-keping. Berat, payah nak urus, payah nak buat. Ini rantai, berantai. Lebih kukuh lagi daripada yang berkeping. Keping itu mudah. Kalau panah dengan kuat boleh mungkin tembuh lagi. Tapi kalau rantai ni dia lembut sikit, jadi dia ada spring. Jadi walaupun boleh masuk tapi tak boleh masuk banyak. Nabi Daud lah yang ajar. Tiba-tiba Nabi Daud tu body macam besi pula dah. Tu silap faham tu. Jadi pergi suruh Nabi Daud kerana nak body macam besi tu pula. Itu orang silap pula. Tuhan suruh minta tolong dengan dia. Kita pergi minta tolong dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu seorang rasul lagi Nabi. Dia orang baik, dia orang betul, orang yang Tuhan sayang. Nabi Muhammad orang yang betul, orang yang Tuhan sayang. Tetapi kita pergi puja Nabi Muhammad juga. Kita pergi puja Syekh tu, wali tu juga. Seperti Hindu tu juga. Itu Hindu tu. Itu Murugan tu anak pada Sri Rama dengan Sita Dewi. Adik dia tu dipanggil Ganesh yang kepala gajah tu. Kerana perang mati cabut kepala, jadi lalu anak gajah seekor. Jadi Sri Rama potong kepala anak gajah tu. Potong kepala anak dia, tukar kepala, jadi hidup semula. Kaya gila lah kau juga tu. Astagfirullah. Jadi Tuhan kata di sini, walaqad uhiya ilaika, sungguh kami wahyu kepada kamu Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, dan kami wahyu kepada orang-orang sebelum pada kamu, nabi-nabi sebelum pada kamu. Wahyunya apa? La in asyrakta, sekiranya kamu sendiri Muhammad syirik pada Allah, syirik pada kamu sendiri itu syirik pada Tuhan. Ayat ke 65. Layah batanna amaluka, akan gugur segala amal ibadat kamu. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu akan jadi orang yang rugi sungguh, iaitu nak cabut nyawa tu pun dipertontonkan neraka dah. Nak cabut nyawa tu dipertontonkan neraka dah. Dalam hadis Nabi lah, banyak lah. Saya tak mau baca lafaz hadis tu pasal ni kita mengajar tafsir, tapi cuma cerita-cerita, iaitu daripada lafaz hadis yang berbagai, bahawasanya nak mati itu sendiri dipertontonkan neraka. Lepas tu syaitan-syaitan akan mari kempen supaya puja dia. Jangan puja Allah, puja aku. Puja Allah, jangan puja aku. Jangan puja Allah, puja aku. Dia berupa mak kita, dia berupa bapak kita. Suruh puja dia, mengaku sebagai dia Tuhan. Last sekali itu bagi orang yang buat syirik. Masa duduk begitu, masa duduk ngap. Dalam masa setengah saat tu Tuhan boleh panjangkan masa tu kepada berjam-jam. Tu dia dipotongkan neraka apa semua. Sebab tu tak boleh mengucap ramai. Saya tanya tadi, siapa dia yang kita tahu boleh mengucap 2 kalimah syahadat selepas orang yang mengajar ramai yang boleh mengucap lafaz berbunyi. Hanya beberapa orang saja. Kebanyakannya tak pernah dengar apa kata saudara mara dia, kawan-kawan dia tu yang mati tu boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Siapa-siapa yang boleh mengucap akhir 2 kalimah syahadat tu, orang tu ahli syurga dia. Jadi lafaz terakhir tak boleh dah. Ustaz, ini layah batanna amaluka ni. Ini dalil mengatakan kalau kita buat syirik memang hancur semua. Ibadat jadi, kita semua ni hancur. Ni jadi wahyunya apa? La in asyrakta, sekiranya kamu buat syirik pada aku. Muhammad sini, Nabi Muhammad ni. Bila kata kepada Nabi Muhammad, mana kata ke umat dah lah. Ayah batanna amaluka, akan gugur semua amal ibadat kamu.
semayang kamu, puasa kamu, haji kamu, buat baik kamu, tolong orang accident lah, apalah, beri makan fakir miskin lah, remuk orang fakir miskin tepi jalan, apa semua tu batal semua sekali. Wala takunanna minal khasirin, pasti kamu jadi orang Yahudi, iaitu akan masuk neraka tak keluar-keluar. Bersama bersekali dengan orang Hindu sebuah berhala tu. Orang Hindu antara sebab kufurnya ialah makanan tu Tuhan beri, boleh makan lembu, boleh makan ayam, boleh makan ikan, tiba-tiba dia pantang tak boleh makan. Dia haramkan. Dia pula buat syariat. Kita pantang. Orang perempuan bersalin pantang kita. Serupa Hindu tu juga lah. Serupa ya. Tapi guru-guru yang dah mengajar ni heran ni tak cerita ni gitu yang geram. Kesian yang ramai tu berasa sudah terpimpin kerana hari-hari dia pergi masjid, dia sembahyang tak tinggal, dia belajar agama. Tapi guru yang mengajar tu tak cerita benda ni syirik pada Allah. Orang perempuan mengandung di Kelantan sana, dia panggil golek perut, ambil buah kelapa tu, golek sana. Nak suruh ong, nak suruh berkat. Ong tu berkat Cina, ong tu Cina berkat. Golek. Bila beranak pula, tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Bila kena makan ikan gelama kering ataupun ikan kering pelata, itu pun kena bakar. Tak boleh gulai pun tak boleh. Tak malada pun tak boleh, kena makan yang tu aja. Jadi budak tu isap susu tu yang tak ada zat. Bodoh habis anak-anak. Bodoh habis anak-anak. Ditipu oleh syaitan seperti mana syaitan tipu orang Hindu. Dan siapa-siapa yang memantangkan ni adalah kufur kepada Allah. Orang yang menyuruh dia pantang tu, orang tu ialah Tuhan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Tok Bidat yang suruh kita tu, mana? Tok Bidat tu Tuhan kita. Allahu Akbar. Wala takunanna minal khasirin, sini rugi sini ialah rugi kerana amal ibadat dia tu yang dia boleh amal ibadat yang dia dah buat tu boleh menyebabkan dia boleh masuk syurga. Siapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa dia yang puasa, siapa dia sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat. Puasa bulan Ramadan, puasa sunat. Buat keluar zakat, kemudian bersedekah. Buat haji, buat umrah. Hadis ni tak termasuk dalam bab jihad. Hadis ni ayat jihad belum keluar lagi. Nabi kata orang ni pasti syurga dah. Waktu ya, tak payah baca wirid apa. Tu hadis tu. Tapi kita tak puas hati kita. Kita baca wirid banyak. Baca Quran kita. Hadis Nabi SAW daripada Siti Aisyah kata, baca Quran dalam sembahyang, iaitu sembahyang sunat tu lebih afdal daripada baca Quran. Baca Quran tu lebih afdal daripada baca wirid. Baca wirid lebih afdal daripada sedekah sunat. Sedekah sunat lebih afdal daripada puasa sunat. Dan puasa sunat tu saja boleh mencegahkan kamu daripada api neraka. Yang kita punya amalan yang tu kita ajarnya ialah baca wirid nombor 1, puasa nombor 2, bersedekah nombor 3. Sembahyang sunat tu. Quran di masjid tu penuh, tak ada orang baca Quran. Tak ada baca pun. Baca tu sendiri pun boleh pahala dah. Lebih besar pahala daripada baca wirid tu lagi. 60 tahun baca tak faham. Tak ada maksud saya nya. Kalau tak faham pun baca Quran tu sebagai zikir lebih besar pahala daripada baca wirid tu lagi. Dia kelas nombor 2. Dia ajar oleh tok guru kita baca wirid nombor 1. Puasa sunat nombor 2. Sedangkan ajaran daripada Nabi sembahyang sunat nombor 1. Yang kedua baca Quran. Nombor 3 baca wirid. Nombor 4 sedekah. Yang nombor 5 puasa sunat. Yang kita punya ajaran tu jadi terbalik. Sebab tu orang kita payah sembahyang sunat. Baca wirid panjang tapi sembahyang sunat tak. Baca Quran berabuk situ Quran. Usahakan nak baca tafsir Quran, baca Quran tu sendiri boleh pahala dah. Dan pahala tu lebih besar daripada baca wirid. Tapi kita diajar oleh, diprogramkan.
mungkin oleh kerajaan, mungkin oleh ulama lah, apa benda ke tak kira lah, sudah diprogramkan sampai orang kita ni sudah tak pandai baca Quran. Saya, generasi saya ni majoritinya tak pandai baca Quran. Majoriti tak pandai. Mereka ni pula orangnya baik, orang semayang tak tinggal, apa tak tinggal. Bila kata mari belajar tafsir Quran, malulah pasal baca Quran tak pandai. Sahabat Nabi Abu Hurairah tak pandai baca Quran. Dia bukan syarat pandai baca Quran untuk belajar tafsir Quran. Syaratnya nak saja, orang Islam yang nak belajar. Nabi yang ummi diutus kepada umat yang ummi. Nabi yang tak pandai membaca menulis buta huruf kepada umat yang tak pandai baca menulis juga. Tapi umat yang tak pandai baca menulis ini memerintah dunia selepas Nabi Muhammad wafat. Nah, orang yang sama. Rupa-rupanya pemerintahan lah apa benda semua sekali itu dia buat tu daripada Quran, hasil daripada Nabi ajar. Baik, sambung lagi. Balillah, bahkan kepada Allah lah jua. Fa'bud, kamu hendaklah ibadat, kamu hendaklah puja, kamu hendaklah sembah, kamu hendaklah berdoa. Bukan pakai perantaraan, bukan berkongsi, bukan apa. Wakum minasyakirin, maka jadilah kamu orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Siapa-siapa yang semayang 5 waktu, puasa, buat haji, bersedekah, buat keluar zakat, itu sendiri itu maknanya syukur pada Allah dah. Kalau boleh lafaz syukur pada Allah tu lagi baiklah. Tapi taat kepada Allah tu maksudnya ialah syukur pada Allah Ta'ala. Berzikir pada Allah Ta'ala tu syukur pada Allah. Baca Quran tu juga syukur pada Allah. Maknanya taat kepada perintah Allah tu makna syukur pada Allah. Walaupun kita tak kata syukur pada Allah, tapi kata tu yang terbaik. Zajrun, ancaman. Ini ayat ancaman. Ayat ke 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan tidaklah kamu menghargai Allah. Tidaklah kamu, mereka sini, tidaklah mereka menghargai Allah haqqa, sepatut-patut qadrihi, dari segi pengangkutan kepada Allah. Mereka, mana reka-rekanya gini, mereka tidak menghargai Allah yang sepatutnya mereka buat pengagungan yang terbesar. Tapi mereka mengagungkan tok imam, mereka mengagungkan tok wali, mereka mengagungkan tok guru, mereka mengagungkan nabi-nabi. Ini tak patut dia, tak patut dia. Ini seperti Hindu, seperti Kristian dia lakukan. Kristian dia pergi mengagungkan Nabi Isa, mengagungkan sahabat-sahabat Nabi Isa. Mana tu wali lah, sahabat-sahabat Nabi Isa. Mengagungkan malaikat-malaikat, dia bubuh gambar malaikat, ada sayap terbang situ, terbang sini, dalam gereja-gereja mereka. Kita pun gitu je, cuma bezanya kita tak buat berhala je lagi. Ada suku Nabi malaikat, ada. Belajar silat sudah. Jibril depan, Mikail belakang, Israel. Jibril yang turun wahyu, yang Allah Ta'ala kirim untuk waktu turun wahyu, kita pergi kata duduk depan kita. Mikail yang waktu turun rezeki, kita kata menjaga belakang kita. Israfil yang setiap sekali menyebabkan hancur alam ni kiamat, kata kita duduk belakang kita. Israel yang cabut nyawa manusia, makhluk ni, duduk sebelah kiri kita, yang untuk jaga kita. Itu bohong pada Allah Ta'ala. Maka kata macam tu kufur pada Allah dah. Start daripada silap lagi. Ini maksud mereka tidak menghargai Allah sebenar-benar pengagungan kepada dia. Allah dia puja juga, dia puja, tapi benda lain puja juga. Itu syiriknya. Ustaz yang mengajar tu tahu tiap ni Allahu Rabbi, dia tidak layak mengajar orang. Tapi mereka mengajar juga pasal walaupun ini menganggap 500 sekali mengajar, 1000 sekali mengajar, 1500 sekali mengajar. Kita mari daripada Kelantan datang sini kena mengajar free aja, tak ada upah.
Mengajar ni adalah satu tanggungjawab